Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita nak sambung kitab Siratul Mustaqim karangan Syekh Nuruddin Jilani, ulama Aceh. Mukhtasar ringkasan daripada kitab Sabilul Muhtadin Syekh Ahmad Arsyad Al-Banjari. Okey, kita nak baca bab Salatul Istisqa. Ini bab pada menyatakan sembahyang minta hujan. Bermula sunat muakkadah, sunat yang sangat-sangat ditekankan bagi orang yang bermukim dan musafir. Musafir pun sunat muakkad untuk solat istisqa. Minta hujan dah. Memohonkan hujan kepada Allah Ta'ala kerana hajat jika akan negeri yang lain sekalipun. Kadang kau perlu tak kira negeri lain nak. Kita kalau sembahyang hajat tempat lain, boleh juga dah. Jika tiada ada mereka itu ahli bid'ah. Tapi syarat dia kita nak minta doa dia bukan ahli bid'ah, bukan golongan Syiah lah, golongan Barelwi lah, golongan pujuk kubur, besar kubur, bukan dah. Dan dolalah, bukan bid'ah dan dolalah lah, bid'ah sesat dah. Dan fasik, maka minta hujan itu iaitu 3 bahagian. Orang fasik kita tak boleh minta hujan ke pokok ni lah dah. Lepas tu minta ujian tu 3 jenis ni. Pertama dengan minta doa tiap-tiap orang masing-masing sendirinya dah. Doa masing-masing sendiri-sendiri atau berhimpunkan mereka itu pada barang ketika dikehendakinya ni. Ada doa masing-masing, tak sembahyang ni pakai doa saja, sama ada masing-masing ataupun bersama-sama boleh juga dah. Lepas sembahyang, lepas jemaah, lepas ke ikutlah ataupun tak ada kait-kait tiba-tiba panggil boleh juga dah. Itu cara yang pertama dah. Istisqa dah tu minta ujian dah dah. Cumanya tanpa sembahyang dah. Yang kedua, bahawa hendaklah meminta doa kemudian daripada tiap-tiap sembahyang dikala sembahyang sunat dan pada khutbah Jumaat sekalipun. Jadi tiap-tiap sembahyang. Lepas sembahyang sunat kau, sembahyang fardu ikut boleh berlaku ada doa lepas sembahyang dah. Itu cara yang kedua dah. Cara yang ketiga dah, iaitulah terafdal, yang paling afdal, bahawa hendaklah menyuruh sultan atau naibnya, orang kanan dia, orang bawah dia dah, wakil dia, iaitu qadi, akan segala manusia dengan berbuat amal kebajikan. Suruh dia, pemerintah buat arah suruh buat sedekah surga apa dulu, iaitu memberi sedekah dan memerdekakan hamba sahaya dan bertaubat dari segala dosa dah. Dah. Buat kebajikan dengan cara contohnya beri sedekah, merdekakan hamba dan taubat dari segala dosa dah. Dan mengembalikan hak segala yang termazlum, yang dizalimi lah, yang ambil harta orang, wapah barang orang, khianat ke orang dah. Titah. Itulah nak berikan nak beranak kroni projek lah dah, kaji pakak ke apa dah. Orang lain lebih layak tak boleh. Itu benda-benda yang zalim lah. Bijak tetap pada orang muda dah. Setahun 2 tahun mengajar boleh jadi tetap. Bunyi Islam dah, tapi zalim kepada orang lama dah, orang tua. Benda tu jadi bala dah. Dan sunat disuruh sultan atau naibnya, penolong dia, pembantu juga apa ni, akan segala yang menurut katanya dengan mengerjakan puasa 4 hari, iaitu 3 hari dahulu daripada pergi ke padang. Jadi puasa 4 hari dah. 4 hari tu 3 hari sebelum hari kejadian, hari sembahyang untuk ujian lah. Hari ke-4 tu barulah pergi ke padang untuk ujian lah, untuk sembahyang untuk ujian. Dan sehari tak kala pergi kepada itulah padang untuk ujian, maka jadilah puasa itu fardu. Jadi bukan sunat dah, fardu dah, sebab pemerintah suruh. Asalnya puasa tu sunat, apabila pemerintah suruh, sunat pun jadi fardu, jadi wajib setiap rakyat tu di tempat itu untuk puasa dah. Itu fardu dengan disuruh oleh sultan atau naib sultan dah, kerana wajib menurut katanya yang berlaku dengan syarak. Dah. Ikut kata-kata perintah sultan tu betul dengan syarak lah, perintah syarak dah. Kemudian maka keluar mereka itu pada hari yang ke-4. Jadi keluar ke padang lah nak sembahyang untuk ujian ni hari ke-4 dengan puasanya, dengan keadaan berpuasa ke padang dah, sembahyang di padang bukan di masjid dah, serta pakaian yang lunak, pakaian yang tidak comel manalah, dapat pakaian yang kata merendah diri, hina diri dah.
Dan jangan memakai bau-bauan. Jangan pakai bau pun dah. Tak nampak tidak khusyuk, tidak tawaduk dah. Dan perhiasan hanya saja disucikan, dan perhiasannya tak usah cara perhiasan lah. Hanya saja disucikan mereka itu dirinya dengan bersugi. Tapi sugi itu boleh lah. Sugi itu boleh. Hal lain itu tak usah lah. Comel, bang, wangi, pakai comel tak usah. Bersugi dan mandi lah. Boleh lah. Untuk nak pergi pada tu boleh sugi dan mandi. Dan menghilangkan bau yang keji boleh. Kalau tak boleh hilang bau busuk bang dah. Tak perlu pakai minyak wangi lah. Sekadar hilang bau busuk. Dan tiada makruh jika pergi mereka itu dengan tiada berserban. Tak pakai serban tu. Tak makruh lah. Bahkan molek pula dah. Nak tunjuk tawaduk lah. Macam orang pergi haji, umrah ke apa tu, dia tak pakai serban dah. Tak boleh tutup, tak boleh pakai serban piuh. Untuk menyatakan kemiskinan, kehinaan diri. Dah, serban tu perhiasan dah. Tapi ada kalanya kita bukan nak tunjuk perhiasan dah. Tapi nak tunjuk kehinaan diri, tawaduk dah. Rendah diri, dia kena tak pakai serban dah. Dan tak kala kembali itu lain daripada jalan perginya. Pergi jalan lain, balik jalan lain dah. Dan hendaklah mereka itu merendahkan dirinya serta sangat takut. Pergi bukan dengan keadaan relax, gembira biasa. Dia kena pergi dengan keadaan rendah diri dan takut. Sangat takut pada Tuhan. Dan hebah. Dan rasa hebah Tuhan. Dan hadir qalb. Dan hati yang hadir akan Allah Ta'ala. Dia berasa Allah duk hati dia berasa hebatnya, agungnya Allah. Berasa lemah dirinya, hina dirinya, banyak dosa dia. Dan dia berasa Allah SWT tu hebat. Jadi kita berasa ingat pada Allah SWT tu, barulah molek lah, baru mudah mustajab doa. Jadi berasa hadir qalb, hati jiwa kita akan Allah Ta'ala tak kala berjalan dan berkata-kata. Tak kira masa jalan, masa apa, ingat Tuhan, masa hebat Tuhan, masa kagum, masa kegerung dengan Tuhan. Dan duduk, berkata-kata duduk pun ingat sama Tuhan. Dan bersunat mereka itu membawa ia segala orang tua-tua daripada segala laki-laki. Kita ni panggil orang tua ni. Ada yang orang tua yang baik-baik, orang ikutlah semua sekali orang tua dah. Orang tua ni orang yang banyak jasa dia, orang yang dihormati, orang kita kena sayang ke dia. Jadi molek bawa orang tua dia. Dan perempuan-perempuan dan kanak-kanak ke padang semua sekali kena pergi pada. Jika tiada memayis sekalipun, budak kecil umur 7 tahun ke bawah boleh bawa kepada dia. Dan demikian lagi sunat membawa segala binatang, maka didirikannya akan dia. Binatang molek kot terbawa kepada tu. Dirikankan dia pada satu tempat, tak setempat lah. Bukan tak tempat semai kita dah. Tak setempat letin, haid ke apa, tidak setempat kita, tapi tempat kuasa dia lah. Dan makruh membawa segala kafir, jikalau kafir zimmi sekalipun. Jadi orang kafir tak payah pergi lah, dia kata dah. Jadi kalau datang mereka itu sendirinya, maka janganlah dilarang akan dia. Tapi kalau mereka mari sendiri, bukan kita suruh, tak apa lah, mari nak tengok ke apa pun dah. Tetapi disebelahkan jua supaya jangan mereka itu bercampur dengan orang Islam. Jangan duduk sekali dengan Islam. Dan jangan mereka itu pergi lain daripada hari perginya segala orang Islam. Kemudian dah. Jadi hari itulah dah. Kemudian maka sunat sembahyang 2 rakaat. Gitulah. Jadi bukan hari lain masa hari tu tak. Kemudian maka sunat sembahyang 2 rakaat lah. Seperti sembahyang hari raya. Jadi sembahyang istisqa ni, ulama kita ni, dia kias dengan sembahyang hari raya lah. Lebih kurang sembahyang raya. Pada sekalian takbir, iaitu permulaan rakaat yang pertama 7 kali takbir. Itu cara yang diajar dalam mazhab kita lah ulama. Jadi 7 kali takbir macam sembahyang takbir raya dah. Macam sembahyang raya lah. 7 kali takbir untuk rakaat pertama. Dan pada rakaat yang kedua 5 kali takbir dah. Itulah kan. Sempurna sembahyang raya dah. Istisqa ikut mazhab kita. Dan diangkatkan kedua tangan dan berhenti antara tiap-tiap takbir. Serta dibaca seperti dalam sembahyang hari raya, sempurna sembahyang raya. Angkat takbir baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, ikutlah dah. Baca gitulah lebih kurang, baca tasbih tu antara takbir dah. Takbir 7 kali, tasbih 6 kali antara takbir.
Takbir yang ke rakaat kedua 5 kali, tasbih 4 kali antara takbir dia. Gitulah lebih kurang. Takbir itu sebelum baca Fatihah. Rakaat pertama pun sebelum baca Fatihah, rakaat kedua pun sebelum baca Fatihah dia. Dan adalah waktunya pada tiap-tiap ketika daripada malam dan siang. Boleh berlaku lah. Siang malam pun boleh sembahyang istisqa. Boleh duha lah. Tetapi terafdal mengerjakan dia pada waktu sembahyang hari raya lah. Waktu duha lah. Pada waktu sembahyang hari. Dan sunat membaca 2 khutbah seperti khutbah Jumaat juga pada segala rukun dan sunatnya serupa dengan khutbah raya dah. Lepas sembahyang itu baru khutbah lah. Bukan sebelum semaya dan lepas semaya. Tetapi tiada sunat dengan segala syarat-syaratnya. Dan jikalau dengan suatu khutbah sekalipun, kafalah, cukuplah seperti pada khutbah gerhana. Macam khutbah gerhana boleh. Dan terafdal bahawa ada khutbah itu kemudian daripada semayang lah. Supaya khutbah lepas macam raya, semaya raya lah. Dan sunat mengucapkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih dalam 2 khutbah ni. Jadi dia banyakkan istighfar. Bukan Allah Akbar lah, banyak istighfar lah. Akan ganti takbir mengucapkan astaghfirullah itu pada pertama khutbah 9 kali. Jadi ganti khutbah raya tu. Kita Allah Akbar dah 9 kali, tapi khutbah semaya gerhana gaya maya istisqa untuk ujian ni dia suruh ganti dengan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih sebanyak 9 kali dah. Dan pada khutbah yang kedua 7 kali. Macam kalau maya raya takbir 9 kali yang pertama, khutbah kedua takbir 7 kali dah. Tapi untuk semaya istisqa ni minta hujan ni 9 kali istighfar astaghfirullahalazim dan seterusnya dah. 9 kali khutbah pertama, khutbah kedua 7 kali dia. Dan lagi sunat berbanyak-banyak mengucapkan astaghfirullah itu terlebih daripada doa yang lain dah. Jadi doa tu banyak pada istighfar berbanding minta hujan dah. Tak hujan minta juga tidak sebanyak istighfar. Istighfar kena banyak lagi berbanding minta hujan dah. Dan sunat membaca doa itu pada kedua-dua khutbah dengan nyaring. Dah. Dan sunat membaca pada sama tengah-tengah khutbah. Dah. Khutbah tu dibaca astaghfiru rabbakum in annahu kana ghaffara rusilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa bani wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ini Al-Quran. Dan lagi di antara bacaan astaghfiru rabbakum annahu kana ghaffara wa yusilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan lagi sunat membaca doa karab. Doa ni lah minta masa karab ni kata keselita dah. Demikian bunyinya la ilaha illallahul azim la ilaha illallah rabbul arsyil azim la ilaha illallah rabbul samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Ni panggil doa karab. Doa ketika keselita lah ni. Dan lagi sunat membaca rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ni contoh doa-doa masa khutbah khutbah tu masa tengah-tengah khutbah tu banyak baca doa-doa gini lah. Astaghfiru rabbakum kata ni astaghfiru rabbakum annahu kana ghaffara dan seterusnya, ataupun baca la ilaha illallahul azim la ilaha illallah rabbul arsyil azim la ilaha illallah rabbus samawati wal rabbul ard rabbul arsyil karim. Dan boleh juga baca banyak-banyak baca rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar qina adzabannar. Itulah dah. Setelah itu maka sunat bahawa khutbah itu berhadap kepada pihak kiblat. Khutbah menghadap kiblat. Tak kala sepertiga khutbah yang kedua, maka sunat ia membalikkan berhadap kepada pihak kiblat. Apa menghadap kiblat ni khutbah ni? Tak kala sepertiga khutbah yang kedua, maka sunat 1/3 khutbah yang kedua. Dah 1/3 khutbah yang kedua, maka sunat ia membalikkan jidar ni dah. Selendang dia, surbai dia apa lah. Serta disangsingkan, maksudnya disilangkannya akan dia. Lagi jadikan punca yang kanan itu ke kirinya.
Dan punca yang di kiri itu ke kanannya. Itulah cara kita nak tunjuk tawaduk, isyarat kepada tawaduk. Tak ada arah lah, tak mana, tak ada arah lah ni. Siapa kau? Tanda dia siapa kau? Tak ada arah lah, ambil hak kiri tak boleh kanan, hak kiri tak boleh kanan, hak kanan tak boleh kiri, gitulah. Nah gitu, tanda isyarat dah. Tawaduk, hina diri tak tahu nak apa, tak ada arah. Jika ada cadarnya ataupun subay dia ke apa kain cadar dia, kain itulah kesebar dia tu 4 persegi, dan jikalau ada cadar itu 3 persegi atau bentur, maka dibalikkannya panjangnya kain itu ke kiri. Demikianlah dikerjakan sekalian mendengar khutbah itu seraya duduk, sambil duduklah. Dan hendaklah khatib itu berbanyak membaca doa dan mengucapkan astagfirullah banyak-banyak dah. Dan selawat akan Nabi SAW dalam 2 khutbah. Dan terlebih banyak pula membaca doa pada khutbah yang kedua. Khutbah kena banyak daripada khutbah yang pertama lah. Dengan nyaring, baca itu dengan nyaring lah doa lah. Dan perlahan. Boleh juga perlahan. Demikianlah diikut segala orang yang mendengar dengan diangkatkan mereka itu belakang tapak tangannya ke langit ni. Serta mengucapkan amin tak kala membaca doa barang nyaring doa hendaklah dibaca mereka itu Allahumma innaka amartana bidu'aika wa wa'adtana biijabatika wa qad da'unaka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana Allahumma fa'amnim walna bimaghfiratin maqtarafnahu wa ajabatika fi saqayana wa sa'ah fi arzaqina. Itu contoh doa lah, macam-macam doa lah. Dan sunat pula membaca dalam khutbah yang pertama dengan doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Demikian bunyinya, Allahumma suqya rahmatan wala suqya azab wala muhiqqa wala bala wala hadam. Dan lagi kalau sunat membaca Allahumma suqina ghaisan mughisan hani'an mari'an mari'an ghadaqan mujallalan sahhan tabaqan da'iman Allahumma suqina al-ghaib اللهم اسقنا الغيث ولا تجعل من القانتين اللهم اللهم أن بالبلد والعباد والبهائم والخلق من الجهد والأواء والضنك وما لا نشكو إلا إليك اللهم النبت ألنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم ادفع عنا الجهد والجوع والعرى واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك اللهم إنا نستغفرك أنك أن كنت الغفار فأرسل السماء علينا مدرارا. Ini contoh doa lah, panjang-panjang ni lah. Ada doa tu betul sabit, ada setengah tu tambah-tambah lah. Doa ni boleh dengan rekos taman apa dah. Tapi nak kata Allah tak boleh lah. Atau hak Nabi ajar dah. Gitulah. Dan itulah doa tu keadaan gitu. Tapi zikir-zikir ni biarlah padan dengan hak Nabi ajar. Doa tu boleh lah. Rekor-rekor bahasa Melayu pun boleh. Doa dia. Maka setelah selesai daripada membaca doa pada khutbah yang kedua, maka hendaklah khatib itu berhadap kepada pihak segala manusia. Jadi mula tu yang ngadap kiblat dulu. Lepas tu baru ngadap ke segala manusia. Serta membaca perkataan yang mengingatkan segala manusia pada berbuat taat. Jadi khatib tu suruh manusia ni bertaat lah. Dan mengucapkan selawat akan Nabi SAW dan membaca suatu ayat atau 2 ayat dan membaca doa akan segala mukmin laki-laki dan perempuan serta disedahi khutbah itu dengan membaca astaghfirullah li wa lakum, macam khutbah jemaah biasa kan, astaghfirullah li wa lakum. Dan sunat dibiarkan selimut itu atas halnya hingga datang ke rumahnya. Jadi macam kita kata selain kiri ke kanan ke kiri, biar ada gitu dah sampai rumah. Tak kala meninggalkan kain dan lagi sunat akan segala yang hadir itu hendaklah ia memohonkan doa perlahan-lahan dengan suatu amalnya yang ada soleh. Jadi maksudnya dia istawasul dengan amal soleh dia lah. Baca doa perlahan-lahan benda hak kira soleh dia, benda baik dia buat tu tawasul dengan amal soleh dia. Dan dengan berkat umpama orang ahli soleh. Ni payah lah. Nak berkat orang ni macam mana? Ada hak orang yang pertama. Hak berkat-berkat ni
Kita ni bagi ada hak Nabi bui kau gapo tak apalah. Ada macam tu adalah berkat dah. Tapi hak lain berkat setara mana dah. Payah nak tentukan dah. Kalau kita nak kira berkat Nabi dah sama berkat ni dah. Tapi payah juga nak sahabat-sahabat tu gitu. Jadi kita kiranya berkat orang ni tidak mungkin milik kita dah. Milik tu dia pun nak bui pun atas kebenaran dia lah. Kita pasti dia bui kita guano dah. Berkat ni bui pertamanya dia pun kita tahu siapa sebenarnya orang itu berkat sungguh atau tidak dah. Kerana Allah lebih mengetahui dia. Orang ada dekat nak mati syahid lalu Nabi kata ahli neraka dah. Walai pakak puji dia bagus ni. Begitu juga orang zahir nampak soleh padahal tidak soleh nak ke mana dah. Jadi kita tidak boleh muktamad kalau itu soleh sehingga kita berkat dia lah. Syahadana sunat berulang-ulang sembahyang dan membaca 2 khutbah dan puasa hinggalah turun hujan dah. Jadi dia semaya istisqa tadi itulah. Dan semaya istisqa dia boleh esok buat pula, lusa boleh pula. Dan baca adalah baca 2 khutbah seperti itu juga dan puasa hingga turun hujan lah. Dan jikalau turun hujan dahulu daripada semaya, maka hendaklah mereka itu berhimpun membuat syukur akan Allah Ta'ala. Jadi kalau nak semaya tiba-tiba turun hujan, jadi dia boleh syukurlah dah. Dengan minta doa dan sembahyang dah. Dan membaca khutbah akan syukur kerana meminta pertambah anugerah Allah. Dan dia minta nak minta hujan, tiba-tiba turun hujan. Jadi dia kena ayat dalam khutbah syukur. Terima kasih Tuhan. Dan pasal pada menyatakan segala sunat daripada jumlah yang tersebut itulah. Sunat pasal sembahyang raya okey. Sembahyang istisqa lagi ke? Bermula sunat bagi tiap-tiap orang yang bahawa ada yang membukakan tubuhnya. Lain daripada auratnya lah, buka tubuh jangan sampai aurat dah. Supaya sampai pada badannya pertama-tama hujan kena mengambil berkat kali dah. Jadi, ni ada berkat ni kerana ada Nabi ni. Ada dalil ni dah. Jadi kita boleh tu kerana jelas ada dalil hadis dah. Tapi kita nak kiyah benda lain tu payah dah. Nabi sendiri kata ada berkat hujan hak pertama turun dah. Tapi setengah kata bahaya pula dah. Pasal bercampur dengan asid. Tapi zaman dulu tak ada asid mana dah. Kita lena ada bahan kimia sikit lah. Pasal asak ke apa tu dah. Tapi kiranya hak memula tu kira berkat ni. Lebih berkat lah. Jadi kita ni biar kena air hujan tu. Kena tubuh kita dah. Buka baju kita ke apa selagi bukan aurat lah dah. Peti ni tak boleh dah. Dan demikian lagi berkat sunat mengambil dan ambil berkat dah. Sunat mandi dan mengambil wudu. Daripada itulah yang hujan yang pertama. Jika tiada dikerjakan keduanya, maka hendaklah ia mengambil wudu. Jua tetapi tiada syarat niat pada wudu ni. Dan mandi itu tak ada syarat niat wudu mandi lah. Guna hujan lah. Dan lagi sunat tak kala guruh dan kilat mengucapkan tasbih 3 kali, demikian bunyinya. Kalau turun hujan ke? Bunyi guru ke apa? Baca subhanallah yusabbihu ar-ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatina. Subhanallah yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Ini doa lah. Kita baca 3 kali apabila dengan guru lah. Supaya terpelihara daripada bahaya kedua-duanya dah. Kedua-dua tu. Itulah kilat peti ke apa dah. Supaya terpelihara ada daripada bahaya keduanya, dan sunat jangan menilik kepada kilat. Jangan tengok kilat-kilat apa. Jangan tengok dah. Dan guruh dah. Tak payah tengok dengan dah guruh dah. Dan hujan kerana takut hilang cahaya mata dah. Buta lah tu. Dan lagi sunat tak kala hujan mengucapkan 2 kali atau 3 kali Allahumma sayyiban hani'an wa sayyiban nafi'an. Jika hadisnya pendek lah. Allahumma sayyiban nafi'an sekat tu dah. Ni hani'an wa sayyiban nafi'an ni panjang sikit dah. Kita pakai hadis lah. Allahumma sayyiban nafi'an. Dan hendaklah berbanyak membaca doa dan mengucap syukur akan Allah Ta'ala tak kala turun hujan. Dah. Dan lagi sunat membaca kemudian daripada hujan, matarna bi fadlillah wa bi rahmatihi. Kita diturunkan hujan dengan kelebihan daripada Allah dan rahmatnya. Dan makruh mengata hujan dah. Jadi kita tak boleh kata untuk molek dah hujan lah. Yang kelima, masa bintang. Ada kelam masa bintang atau dan jika tiada dengan iktikad taksirnya. Atau kait Nabi Itil ke apa, jangan kait Nabi Itil lah hujan ke apa dah.
Dan jikalau mengatakan demikian itu dengan etikad taksirnya bintang kena sebab bintang lah hujan tu, maka jadilah ia kafir. Jadi tahap kafir dia. Cara kau bintang kita hujan ni, bulan gini lah. Ni lagi ni kita kadang orang lain tak sebut mana bulan ni, tapi sebut hari raya Cina. Hari raya Cina ni hujan. Jadi kafir juga dah. Boleh jadi kafir kalau etikad 100%. Okay, sebab tu 100%, dan kalau tidak jadi kufur kecil lah, tak sampai tahap kafir dah. Tapi nak yang bunyinya bahayalah. Kita kait dengan tarikh lahir lah untuk tentu nasib kita ke. Tangan lah dah. Alu tangan lah dah. Dah ada kita buat negara Arab pada dah, tapi tidak mutamak dah. Kita boleh percaya kaedah ni noh. Dengar saja tu boleh. Nak percaya tak boleh. Amalannya kalau lemah-lemah tak sedengar lah. Buat pun noh akidahnya. Walaupun orang Arab cerita dia ada buat buku tilik nasib lah. Tilik tangan lah dah. Tilik jari lah, macam-macam lah. Tapi benda tu kadang-kadang ada kajian, ada setengah tu tahu putih buat kajian juga, orang Arab buat juga. Jadi benda tu kadang-kadang bukan kajian sungguh pun main tukar-tukar juga. Jadi kita payah lah. Kalau kajian tu dia kena buat kajian jelas, daripada 1 juta orang, daripada 1,000 orang, daripada 1,000 orang. Kalau lain tanya gini, ni lebih kurang dah. Dan orang pun kalau percaya pun sekadar kajian. Tapi kalau orang yang umum gitu, orang percaya dari etikad, dia rosak akidah pula dah. Kena faham tu. Lagi saya nak membaca tak kalau mereka itu beroleh mudarat daripada banyak hujan. Kalau salah hujan itu lebat dah. Jadi mudarat pula. Nak baca apa dah? Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma 'alal akam wad-dhirab wal-butuni al-awdiyah wa manabitus syajar. Allahumma saqina rahmatan wa la suqiyan 'azab. Wa la muhiq wa la bala wa la hadam wa la gharaq. Ini contohlah baca doa-doa supaya kita ni alih hujan tu daripada tempat kita ni pergi kepada tempat lembah-lembah lah. Tempat dia perlukan air banyak banding ke tempat kita kan lebih air kan, jadi banjir pula dah. Banyaklah tu dah. Butuh nak agiah lah lembah ke apa macam-macam dah. Syahadat makruh menyumpah angin, kata uduh angin, dan sunat meminta doa tak kala bertiup angin dah. Untuk doa dah. Dan ini dengan doanya Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Nah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah Tuhan kami, aku minta kebaikan angin lah. Buat mari hujan ke apa yang benda baik tidak jadi bahaya dah. Wa a'udzubika min syarriha, dia minta jauh daripada keburukannya, takut jadi ribut lah. Jadi bawa bala, banjir besar macam-macam, kita pun minta elok dah. Sekat tu saja, wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.